TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij menengah rendah Didik TV KPM. Antum ma'i Luqman Hakim. Insyaallah al-yawm sanata'allam an madah muhimmah, yakni al-lughatul arabiyyah al-mu'asirah. Ma'aman hayya nanzur ila syakhsiyah zatiyah syekhuna ustazuna al-yawm. Al-yawm fi studio Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Amal Zulkifli, Ketua Panitia Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah min Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Luqman. Kaifa haluka ya Ustaz? Bikhair alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah, syukran kasiran kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan Afwan saya kasiran. difahamkan juga Ustaz, indana fi studio at-tullab wa talibat min Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Hal sahih ya Ustaz? Sahih, Mungkin Ustaz boleh kenalkan mereka kepada kami. Tafadhal ya Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ana masrurun jiddan biliqa'ikum fi marratin thaniyah fi hadha al-barnamij, barnamij al-lughah al-arabiyyah al-mu'asirah. Ma'ana alhamdulillah fi hadha al-yawm at-tullab min ma'had Rantau al-Islami. Aina Farabi? Irfa' yadayk. Aina Ammar? Irfa' yadayk. أين أنت يا شميمي؟ ارفع يديك. وأين عزة؟ ارفع يديك. الحمد لله كلهم طلاب المعهد رantau الإسلامي. Tamam, syukran kasiran ila tullab wa talibat min Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Tamam ya Ustaz, fi hadhihi al-hissah ماذا سنركز؟ سنركز إن شاء الله. قبل أن نبدأ الدرس اليوم إن شاء الله أريد أن أتساءل مع الطلاب. تفضل يا أستاذ. يا عمار، أين تسكن يا عمار؟ أنا أسكن في تمام سربندايا. قريب بالمدرسة. طيب يا فرابي، ماذا تدرس اليوم يا فرابي؟ أدرس اليوم اللغة العربية المعاصرة. ما شاء الله، أحسنت. يا شميمي، ماذا أكلت في المطعم اليوم؟ يا أستاذ، أكلت الأرز المقلي في المطعم. طيب. وبعدين يا عزة، ماذا قرأت اليوم في المدرسة؟ يا أستاذ، أنا قرأت الكتاب أصول الدين اليوم. ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم. تمام يا أستاذ، عندي سؤال. هل هناك فرق بين هذه الكلمة يا أستاذ؟ بين الكلمات في الحوار تعني؟ نعم يا أستاذ. نعم، في هذه الكلمات فرق كبير، وإن شاء الله سنتعلم عنها في هذا اليوم إن شاء الله. شكرا يا أستاذ، تفضل. طيب، إن شاء الله اليوم سنتعلم عن الكلام وأقسامها. الكلام وأقسامها. Al-kalam dan pembahagiannya. Wa insya-Allah fi hadzal yaum, melalui pembelajaran ini, murid akan dapat mengenali pembahagian kalimah, aqsamul kalam. Wa ba'din murid akan dapat mengenal pasti alamatul ismi, tanda isim, wa alamatul fi'li, dan tanda-tanda fi'il. Dan kemudian pada hari ini murid akan dapat tahdid, menentukan isim, fi'il dan huruf di dalam teks yang kita akan berikan. Dan kemudian yang terakhir, murid akan dapat mampu membina ayat menggunakan isim, kata nama, fi'il, kata kerja dan huruf. طيب، ننتقل إلى أقسام الكلام.
pembahagian kalam. Baik. Awalan ismun, yakni kata nama. Wa thaniyan fi'lun, yakni kata kerja. Wa thalithan harfun, partikel. Jadi Ustaz Luqman ya. Ya. Inilah 3 sahaja merupakan bahagian kalam. 3 saja Ustaz 3 sahaja. Bayangkan kalimah-kalimah Arab yang banyak tu, yang ribuan kita jumpa Betul. dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya, hanya terbagi kepada 3 kategori besar ini sahaja. Sama ada ia isim, kata nama, Betul. ataupun fi'il, kata kerja, ataupun harfun, haraf, partikel, atau boleh kita kata juga kata hubung yang menghubungkan isim dengan isim dengan fi'il dan sebagainya. Jadi bila sebut al-kalam, apa yang dimaksudkan dengan al-kalam? Ya. Okey. Jadi menurut definisi para ulama, al-kalam ialah al-lafzu, lafaz al-murakkab yang tersusun baina kalimataini au akthar, antara 2 kalimah ataupun lebih daripada itu, mufidun, yang memberi faedah, maksud dia mafhum. Ya. Dan kemudiannya bil wad'i, dalam bahasa Arab, bukan bahasa Zimbabwe. Ya. Okey. Baik. Zimbabwe ya. Ya, bahasa Arab kita belajar hari ini insya-Allah. Dan kemudiannya kita lihat kepada bahagian yang pertama tadi, iaitu isim, iaitu kata nama. Naam. Apa yang dimaksudkan dengan isim? Kita lihat para pelajar, ustaz dan juga dengan para musyahidin, penonton-penonton wal musyahidat yang sedang menonton, kita lihat ta'rif isim. Isim didefinisikan kalimatun tadullu ala insan au hayawan au syai'in ma yustadallu alaih, iaitu kalimah yang menunjukkan kepada manusia ataupun haiwan, ataupun apa sahaja yang boleh memberi maksud, membawa maksud. Okey, wa huwa yadullu ala nafsih. Dan isim, kata nama tadi, adalah kalimah yang mempunyai makna pada dirinya, wa ghairu muqtarinin bi zamanin muayyan, dan kemudiannya ia tidak langsung berkait dengan masa. Juga boleh kita ertikannya, para pelajar, ustaz dan juga Ustaz Luqman, isim ni juga boleh diertikan dengan kita katakan syai'un mahsus, sesuatu yang boleh dikesan oleh al-hawasul khams, panca indera yang 5. Ya. Contohnya yang boleh mahsus bila ain, boleh dilihat dengan mata. Contohnya saya nampak Ustaz Luqman di hadapan saya ni merupakan, jadi Luqman isim kan, ataupun boleh nampak, ataupun kitabun yang boleh nampak, ataupun mahsus kita katakan yang boleh dikesan dengan telinga, ataupun billams dengan kita sentuhan. Jadi benda-benda itu di dalam kalimah Arab dia adalah isim. Okey, dan juga ada juga isim yang kita katakan dia ghairu mahsus, yang tidak boleh dikesan oleh panca indera. Ada juga ustaz ya. Ya. Tidak mula rasa seram sejuk, dia macam paranormal. Betul. Tapi dia bukan, ni sejuk sebab aircon. Jadi yang ghairu mahsus ini adalah selain daripada tadi, daripada contohnya masdar. Okey. Masdar juga merupakan isim. Sebab masdar ni apa? Dia adalah isim yang mushtaq, yang diekstrak daripada fi'il, daripada kata kerja. Tapi dia tidak terikat dengan masa. Contohnya kita katakan kitabatun, penulisan, dirasatan, pendidikan, pembelajaran. Okey, yang itu juga adalah isim, tapi dia ghairu mahsus. Betul. Taib. Itu adalah isim, bahagian yang pertama. Jadi hayya nantaqil ila al-fi'l. Makna al-fi'l? Kata kerja. Kata kerja didefinisikan sebagai kalimatun tadullu ala huduthi amalin muayyan muqtarinin bi zaman muayyan. Kalimah yang menunjukkan kepada perbuatan tertentu yang berlaku pada masa tertentu. Ia sangat berbeza dengan isim tadi sebab dia ada berkait dengan zaman. Masa. Terikat dengan zaman. Terikat dengan masa, terikat dengan zaman. Jadi kalau fi'il, kata kerja atau perbuatan itu berlaku pada masa lepas, maksudnya dah berlaku, maka kata kerja atau fi'il itu dikenali sebagai fi'lul madhi. Dan kalau fi'il yang berlaku itu fil hal, sedang berlaku, atau fil mustaqbal, atau pada masa akan datang, maka ia dikenali sebagai al-fi'lu al-mudhari', fi'lul mudhari'.
dan sekiranya ia adalah kata kerja yang menunjukkan kepada suruhan. Sila tulis, sila bercakap, Sila tonton. sila tonton yang apa yang sedang kami ceritakan sekarang, maka itu adalah fi'lul amr. Okey. Jadi para pelajar ustaz, hal antum fahimun? Fahimtum? Hal fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Ahsantum. Jadi itu baru bahagian yang kedua. Ada satu lagi bahagian yang kita katakan harfun, yang kita katakan partikel tadi, ataupun boleh juga kita katakan dia kata hubung, yang menghubungkan isim dengan isim, isim dengan fi'il dan sebagainya. Yang ini maksud huruf, definisi huruf ialah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimah yang hanya sempurna maknanya bila menunjukkan kepada kalimah yang lain. Dia tak boleh duduk seorang-seorang dia sahaja. Contohnya kalimah, contohnya huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Contoh min, daripada. Kalau dia duduk seorang-seorang dia saja, ghairu mafhum, tidak difahami. Betul. Okey. Contoh huruf nasab, an, lan dan sebagainya. Ini semua perlu dia duduk bersama dengan kalimah lain daripada fi'il dan isim, baru ia boleh memberi makna. Baru ada maksud. Baik, taib. Al-an nantaqil ilal jumlah. Okey. Di sini ada 4 jumlah, 4 ayat. Kita nak mintalah setiap orang pelajar bacakan. Taib. Al-jumlah al-ula, ayat yang pertama, tafaddal ya Farabi. Ya Ammar. Kita minta Ammar dulu. Al-jumlah al-ula. Tafaddal Ammar. Safara al-hujjaju fil ba'idatin ila baldatin sa'udiyah. أحسنت طيب ترجم هذه الكلمة يا عمر. ما معنى سافر الحجاج إلى بلدة سعودية؟ Jemaah haji bermusafir ke Arab Saudi. ما شاء الله. هل أحسن. صحيح يا أستاذ؟ صحيح. أحسنت. أحسنت عمر. يا عمر، أين كلمة الاسم في هذه الجملة؟ Al-hujjaju. الحجاج. لماذا يا عمار؟ Sebab al-hujjaju menunjukkan kepada seseorang. Dia menunjukkan kepada orang. Ya. Maka dia katakan itu adalah isim. Mumtaz ya Ammar. Mumtaz. Bagaimana Ustaz ganjaran untuk Ammar? Kita Mumtaz? bagi kepada Ammar mumtaz. Mumtaz. Tamam. Ahsanta Ammar. تفضل يا أستاذ. طيب kemudian ya تفضل يا فارابي اقرأ الجملة الثانية. Mana? تفضل. يعمل الموظف في الإدارة. طيب ما معنى يعمل الموظف في الإدارة يا فارابي؟ Pengawai pekerja di pejabat. Pegawai itu sedang bekerja di pejabat. Ahsanta. الترجمة صحيحة. طيب الآن يا فارابي، أين الفعل؟ أين الفعل في هذه الجملة؟ kata kerja. يعمل أستاذ. يعمل صحيح. نعم صحيح. لماذا يا فارابي يعمل فعل؟ Kerana dia menunjukkan kepada perbuatan. sebab هل صحيح يا أستاذ؟ صحيح جدا. أحسنت فارابي. طيب ممتاز. ممتاز فارابي أيضا؟ ممتاز. نعم. أحسنت فارابي. ممتاز. أيوة. تفضل يا أستاذ. طيب الآن الجملة الثالثة، تفضلي يا شميمي. اقرأي يا شميمي. جاءت فاطمة من مدينة سرمبان. طيب قراءتك جيدة. ما معنى جاءت فاطمة من مدينة سرمبان؟ Fatimah datang daripada bandar Seremban. أحسنتي. الآن يا شميمي، أين الاسم في هذه الجملة؟ Bandar Seremban. نعم. مرة أخرى.
Video Mahadha? Ba'da Madinati Seremban. Madinati Seremban. Madinah Seremban. Sahih. Sahih? Naam, sahih. Ahsanti. Ahsanti. Limadha ya Syamimi? Sebab dia menunjukkan kepada tempat. Naam, kerana ia menunjukkan kepada tempat, maka ia isim. Ahsanti. Mumtaz aidan. Mumtaz aidan. Ahsanti ya Syamimi. Tafadhal Ustaz. الآن وأخيرا تفضلي يا عزة اقرأي الجملة الأخيرة. يتكلم مهاجر من قضية الاجتماعية. نعم، يتكلم المحاضر عن القضية الاجتماعية. أحسنتي. طيب، ما معنى يتكلم المحاضر عن القضية الاجتماعية؟ Pensyarah sedang berucap tentang isu kemasyarakatan. طيب أحسنت. pensyarah sedang berucap tentang isu kemasyarakatan. صحيح. نعم. Ahsanti. أحسنتي. طيب يا عزة، أين الاسم؟ أين الاسم في هذه الجملة؟ kata nama. يا عزة. Okey Izzati, apa jawapannya? نعم. Aina al-isim? المهاجر. المحاضر. أحسنتي. pensyarah. لماذا؟ المهاجر. نعم. لماذا المحاضر adalah Kerana dia isim? menunjuk kepada seseorang. Ada menunjukkan kepada seseorang. Kepada seseorang. Hal sahih ya Ustaz? صحيح. أحسنتي. جيد جدا. Mumtaz. ممتاز أيضا. ممتاز أيضا. سويا ممتاز. Okey, tahniah kepada murid-murid kita yang telah menjawab dengan betul. Jadi Ustaz, sekarang kita nak berehat seketika, boleh ke? Boleh, Baik, insyaAllah. jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Rendah. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Bersua kembali dalam Menengah Rendah, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Khairul Amal Zulkifli dari Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini kita nak fokuskan tentang apa pula? طيب. Okey, untuk segmen kali ini kita nak fokuskan kepada bagaimana nak mengenal pasti isim dan fi'il, dan termasuk juga haraf. Kalau tadi kita mengenali isim dan fi'il dan haraf tadi melalui makna, maksudnya, kan kita nampak pelajar dia dapat mengenali melalui maksud. Tapi kali ini kita akan cuba mengenali isim dan fi'il melalui alamat, tanda-tandanya. Contohnya, kita tanya siapa Ustaz Luqman tu? Ya. Kan kita kata yang handsome tu, yang kacak tu, nampak. Jadi orang kata yang handsome tu, okey kita kenal lah. Orang akan kenal lah. Orang akan kenal lah. Betul. Okey, jadi begitu juga nak kenal isim, fi'il, ada ciri-ciri dia, ada alamat, ada tanda-tanda dia. Baik, nantaqil ila alamatil ismi. Baik, tanda isim yang pertama ialah at-tanwin. At-tanwin. Ma makna at-tanwin ya Farabi? Apa dia tanwin tu? Tanwin adalah baris tanwin mempunyai baris atas, baris bawah dan baris depan. Iaitu fathatain, dua baris atas, wa kasratain, dua baris bawah, dan dhammatain, dua baris depan. Syukran ya Farabi. Jadi contohnya kalimah madrasatun.
pada kalimah tersebut ada tanwin, iaitu pada tun, kita tahulah madrasatun itu adalah isim. Ya. Dan dia bukan fi'il, bukan huruf. Sebab fi'il dan huruf tidak munawwan, tidak ditanwinkan. Tayyib, tanda yang kedua ialah alif lam. Alif lam kita sebutkan alif lam ta'rif. Okey, contoh kalimahnya al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Jadi alif lam ta'rif ni bila dia masuk pada suatu kalimah, maka asal kalimah tu tanwin dah tak jadi tanwin dah. Ya. Kan? Betul. Jadi itu konsep alif lam dan tanwin tadi. Dan kemudiannya al-hadiqatu itu telah dispesifikkan dengan masuknya alif lam ta'rif ni tadi. Tayyib, kemudian tanda yang ketiga bagi isim ialah ba'da hurufil jar. Ia duduk selepas huruf jar. Contohnya fil matari. Fi itu ialah huruf jar, huruf yang membaris bawahkan. Ya. Maka secara automatik kita tahu, oh al-matari itu ialah isim selepas dia duduk ba'da hurufil jar. Ba'din al-idhafah. Cara kita mengenali isim yang keempat ialah melalui idhafah, iaitu dikombainkan dua kalimah, disandarkan kalimah yang first dengan second, second dengan first untuk menunjukkan satu benda, satu objek, satu perkara. Contohnya fina'ul madrasah. Fina satu benda yang lain, al-madrasah satu benda yang lain. Bila dikombinkan, diidhafahkan, maka dia jadi satu benda, iaitu fina'ul madrasati, padang sekolah. Dan yang terakhir, tanda yang kelima ialah at-ta al-marbutah. Ini tanda yang paling common, paling senang nak cari, iaitu ta, kita katakan ta gulung dekat akhir tu kan. Ta bulat Ustaz Ta bulat. Sebab dia ada ta kapal, ta terbuka. Betul. Kan. Betul. Banyak pendapat. Macam-macam khilaf lah kan. Jadi ta marbutah itu tanda isim. Betul. Yang tak akan ada pada fi'il, tak akan langsung ada pada haraf. Tayyib, kita lihat pula kepada tanda fi'il yang pertama, iaitu ta'ul fa'il, iaitu qara'tu, tu tu pada qara'a ataupun ta ataupun ti, maka itu tanda fi'il. Tanda fi'il, tanda kata kerja. Tanda kata kerja yang kedua ada ya'ul mukhatabah pada fi'il amar, ya yang belakang tu uktubi. Tanda yang ketiga, dia kalimah itu duduk ba'da qad, selepas qad. Ya. Selepas qad takkan ada isim yang duduk selepasnya, hanya fi'il sahaja duduk selepas qad, seperti qad faza. Dan kemudiannya huruful mudhara'ah, ini sebenarnya spesifik tanda bagi huruf kalimah-kalimah fi'il mudhari'. Ya. Iaitu alif, nun, ya, ta. Okay, silakan Ustaz. Okey, baik. Anaitu dia punya ringkasan dia. Dan kemudiannya ta'ut ta'nits, iaitu tabakhat. Contohnya pada kata kerja tabakhat itu belakang dia ada ta yang mati tu, ta sukun tu, itu dikenali sebagai ta'ut ta'nits, hanya masuk pada kata kerja sahaja. Dan kemudian dia duduk selepas sin ataupun saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Ta'lamun itu ialah fi'il, bukan isim, sebab dia duduk selepas saufa. Dan kemudiannya para pelajar, ustaz, tadi ustaz dah ceritakan dengan ringkas mengenai tanda isim dan tanda fi'il. Kita minta Farabi, ya Farabi, ayin al-isma, tentukan mana isim fi hadhan nas, di dalam teks ini. Okey, tafadhal Farabi. Okey, Farabi jangan lupa onkan mic. Okey, silakan Farabi. Kasiran Ustaz. Kathiran. Limadha ya Farabi kathiran isim? Kerana dia ada tanwin. Oh, kerana ada tanwin. Sahih. Ahsanta. Dan Mumtaz. Okey, Mumtaz. tahniah Farabi. Tanwin. Okey, Betul, Ustaz, tayyib. Ya Ammar, ayin al-isma fi hadha an-nas. Al-mughamarah. Naam. Al-mughamarah. Al-mughamarah. Limadha ya Ammar? Sebab ada alif lam. Sebab ada alif lam. Sahih Ustaz? Sahih, alif lam tanda isim. Ya. Mumtaz. Ahsanta. Masya-Allah, tabarakallah. Tayyib, ya Syamimi, ayin al-fi'l. Tentukan mana kata kerja fi hadhan nas, di dalam teks ini. Araftu. Araftu. Limadha ya Syamimi? Araftu fi'il. Ba'da qad.
Ba'da qad. Ahsanti ya Syamimi. Mumtaz aidan. Araftu adalah fi'il sebab duduk selepas qad. Sahih. Wa akhiran ya syuhada. Izza syuhada tafaddali ayyin al-harf. Aina al-harf fi hadha an-nas? Ya Izza. Min. Naam. Min. Fi. في صحيح وأيضا Min. Min. من ما معنى في يا عزة Di ataupun di dalam. وما معنى من Min tu daripada. أحسنتي ممتاز أيضا كلكم ممتازون ما شاء الله تبارك الله. Menunjukkan murid-murid kita ni Ustaz fokus dalam apa yang kita belajar pada hari ini. Ya, naam. Cuma Ustaz, saya ada satu soalan kalau boleh saya tanya kepada Ustaz. Okey, tayyib. Kalau kita lihat ada kalimah yang ada alif lam, contoh al-madrasah. Okey. Tapi ada juga kalimah yang ada tanwin. Jadi Ustaz, kenapa Ustaz? Oh, taib. Ia merujuk kepada takhsis atau kita katakan inhisar. Bila ada alif lam ta'rif pada suatu kalimah yang asal tak ada alif lam. Ya. Kalimah itu menjadi spesifik. Contohnya tak sebut ustazun lah, kalimah ustazun lah kita katakan. Bila ustazun dia umum, mana-mana ustaz. Betul. Tapi bila kita letak alif lam, al-ustazu, ustaz itu, ustaz tersebut Lebih khusus. khusus. Kita terus spesifikkan. Faham? Mu'arraf, terus dikenali. Jadi alif lam itu, alif lam ta'rif, dia konsep dia punya fungsi dia untuk menjadikan suatu kalimah itu dia khusus, spesifik, mu'arraf, dikenali. Okey, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan kalau kita lihat Ustaz, tadi juga kita belajar perkenaan al-idafah. Contohnya finaul madrasah. Jadi apakah syarat-syarat bagi kalimah idafah ini Ustaz? At-tayyib, soalan yang sangat baik syukran jazilan. Jadi syarat kepada idafah, nak combinekan dua isim ni untuk membentuk satu kalimah yang baru. Isim yang pertama tu tidak boleh ada alif lam. Tak boleh ada alif lam. Tak boleh ada alif lam. Pantang larang Pantang larang. Baik, kemudiannya kalimah yang kedua ada alif lam tetapi mesti dimajrurkan. Hujungnya dibaris bawahkan. Contohnya suq, makna suq? Pasar. Betul. Al-lail, malam. Suqul laili, Pasar malam. pasar malam. Okey. Suq tak ada alif lam, al-laili ada alif lam dan dimajrurkan. Sama-sama lah. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan untuk syarat-syarat kalimah idhafah. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Rendah. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Menengah Rendah. Hari ini kita belajar berkaitan Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'asirah tingkatan 3 bersama dengan Ustaz Muhammad Khairul Amal Zulkifli dari Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang akan kita tekankan? Tayyib. Untuk segmen kali ini, kita tadi telah mengetahui tentang pembahagian kalam. Betul. Dah tahu macam mana nak kenal pasti kalam. Apa kata kita guna pula kalam itu untuk nak membentuk ayat. Okey? Taib. Untuk membentuk ayat al-jumlah, ayat yang mufidah, yang memberi makna di dalam bahasa Arab, tak susah. Sahlah, mudah sahaja. Kita boleh menggunakan pola ayat yang tertera di skrin anda. Baik, nak membuat ayat yang pertama, kita ambil kata nama al-ism, al-ismu plus al-ismu, isim plus isim. Okey, contohnya at-talibu isim, zakiyun isim yang kedua. Kita dah boleh membentuk satu jumlah ayat yang mudah. At-talibu zakiyun, pelajar itu seorang yang cerdik.
Betul. Contoh, as-su'alu, isim yang pertama. Sahlun, isim yang kedua. Isim plus isim, jadilah satu jumlah. As-su'alu sahlun. Soalan itu mudah. Betul. Na'am. Wa akhiran, al-makan ba'idun. Jadi, isim plus isim, jadilah al-makanu ba'idun, tempat itu jauh. Okey? Dan kalau kita nak extendkan sikit ayat tersebut, kita tambahlah haraf yang kita tahu tadi. Ya. Contoh, at-talibu zakiyun, pelajar itu seorang pelajar yang cerdik, seorang yang cerdik fil madrasah, di sekolah. Ya. Tambah fi, huruf, dan kemudian dia tambah lagi isim selepas huruf tersebut. Kita lihat pula kepada pola ayat yang kedua. Nantaqil ila al-qalib tsani, iaitu isim plus fi'il. Isim plus fi'il, kita lihat isim, kata nama plus kata kerja dah boleh membentuk suatu jumlah ayat yang mudah. Contoh, al-hujjaj yas'a, iaitu para jemaah haji yas'a, sedang melakukan sa'i. Ya. Okey. Al-qadi yahkumu, iaitu qadi ataupun hakim, yahkumu, sedang menjatuhkan hukuman. Al-muslimun yajtami'un, itu orang-orang Islam sedang berkumpul. Jadi kita lihat dengan kata nama plus kata kerja dah boleh membentuk sebuah ayat yang mufidah, yang lengkap. Dan kalau nak panjangkan sikit macam tadilah, kita boleh tambah di belakangnya huruf, kemudian plus isim pula. Contoh, al-hujjaj yas'a fi masjidil haram. Contoh, kan, para jemaah haji sedang melakukan sa'i di mana? Di Masjidil Haram, atau bainas Safa wal Marwah, di antara Safa wal Marwah. Maka mudah sekali untuk membina ayat daripada isim dan fi'il dan haraf. Kita lihat pula kepada pola ayat yang ketiga. Yang ini pula kita terbalikkan sahaja. Kita mulakan dengan kata kerja plus isim, fi'il plus isim. Kalau isim plus isim tadi kita kenali ia sebagai jumlah ismiyah. Ya. Kalau isim plus fi'il pun jumlah ismiyah. Tapi bila ayat tu mula dengan fi'il kata kerja, ini ialah jumlah fi'liyah. Beza Ustaz Beza. Kita letak fi'il di hadapan, contohnya yuraji'u at-talib, iaitu pelajar itu sedang mengulang kaji. Ya. Yajtami'u al-muwazzafun, pegawai-pegawai tersebut sedang berkumpul. Istarahat al-muallimatu, guru perempuan tersebut sedang berehat. Baik. Sekarang ini Ustaz harap para pelajar jelas bagaimana cara nak membina ayat menggunakan isim, kata nama, dan fi'il, kata kerja, termasuk haraf, dengan menggunakan pola-pola ayat ini tadi. Wadih? Hal fahimtum? Ya Na'am. tullab wa talibat. Fa'inna. Alhamdulillah. Ahsantum. Kalau jelas, wadih, apa kata kita minta pelajar kita bina ayat mudah, al-mufidah yang lengkap menggunakan isim, fi'il berdasarkan gambar ini. Hayya nanzur. Yeah. Hayya nanzur ila as-surah fi hadhihi syashah. Tayyib. Okey. Ya Luqman, ma hadha? Masjid sahih Ustaz? Naam, masjid. Okey. Masjid ini, gambar ini saya ambil sendiri, Luqman. Oh, aina Ustaz? Fi Australia. Australia. Fi Auburn. Fi Auburn, Australia. Jadi sekarang ini kita nak minta saudara Luqman untuk memilih kalimah-kalimah yang ada di hadapan anda, yang ada isim, fi'il di situ, untuk kita berikan kepada pelajar kita untuk mereka bina ayat. Boleh Ustaz. InsyaAllah. Okey, saya pilih perkataan yang pertama. Untuk kita katakan untuk Ammar dulu. Okey, Ammar, saya pilih perkataan ini. Perkataan yusalli. Perkataan yusalli. Tayyib. Ammar dapat perkataan yusalli. Ammar boleh bina ayat al-jumlah al-mufidah daripada yusalli. Taib. Kemudian Farabi. Okey, untuk Farabi, ya Luqman ikhtar. Okey, saya memilih perkataan. Okey. Yastami'u. Aywa, Farabi dapat fi'il. Tadi Ammar dapat isim. Yastami'u. Mendengar Yastami'u. Taib. Syamimi pula. Kita nak bagi kalimah apa pada Syamimi? Okey, saya memilih al-imam. Al-imamu. Isim ya?
Luqman? Ya, naam ya Ustaz. Aiwah. Dan kemudian yang terakhir, Izzah. Kita tengok Izzah, kita nak pilih, nak bagi dia kalimah apa? Okey, saya memilih kalimah al-mu'minun. Al-Mu'minun, kalimah yang lazim kita dengar, tapi kita nak tengok bagaimana, sejauh mana para pelajar kita boleh membina ayat. Okey, kita beri masa sedikit, ruang masa kepada para pelajar kita. Nampak mereka sedang membina ayat di situ. Okey Ustaz, sebelum Naam. kita nak menunggu jawapan dari murid-murid kita, boleh ke saya bertanyakan satu soalan Ustaz? Tafadhal. Baik, kalau kita lihat Ustaz, boleh tak kita katakan yang zaraf itu huruf sama macam huruf jar? Boleh ke Ustaz? Zaraf ya? Ya, betul. Secara umumnya zaraf ini dia adalah merupakan isim zaman dan isim makan. Ada dua Ustaz? Ya, ada dua. Jadi dia adalah isim, bukan haraf. Okey. Jadi isim zaraf makan contohnya yang menunjukkan tempat, amama di hadapan, wara'a di belakang, contohnya fauqa di atas, tahta di bawah. Itu semua ialah kita katakan juga dia sebagai isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Jadi bila zaraf ini, isim makan ini, dia duduk, dia pairing dengan satu kalimah isim yang lain, contohnya amamal fasli, di hadapan kelas kan, isim dengan isim tadi kita dah kata dah, bila dia combine dia akan menjadi idhafah. Betul. Automatik jadi zaraf tadi jadi mudhaf, dan kemudian isim yang kedua itu menjadi mudhafun ilaih. So dia bukan haraf, sebab idhafah adalah tanda tanda isim. Okey, baik Ustaz, kita nampaknya murid-murid kita sudah bersedia. Bagaimana murid-murid sudah bersedia untuk menunjukkan jawapan anda? Masya-Allah, tabarakallah. Okey, Ustaz ingin mulakan dari siapa Ustaz? Kita mulakan daripada Ammar lah. Okey, tafaddal Ammar. Yusalli muslimuna salatil al-isya'i fil masjid. Mungkin kita tak nampak lah apa yang Ammar tulis. Mungkin boleh Ammar tunjukkan di hadapan apa yang Ammar telah tulis. Kecil. Depan sikit, dekatkan lagi dengan kamera supaya lebih nampak dan jelas. Okey, Ustaz boleh nampak? Okey, boleh nampak. Okey. Yusalli al-muslimun salatul isya fil masjidi. Okey, Ammar angkat lagi Ammar. Kita nak lihat jawapannya. Okey. Yusalli al-muslimun salatul isya fil masjidi. Okey, ada yusalli, ada fi'il. Ini fi'il plus isim Fi'il plus isim, belakang tu ditambah lagi dengan haraf, dengan isim. Kalau kita tengok kepada pola ayat tadi, sahih. Betul. Betul Ustaz Sahih, betul. Okey, ahsanta Ammar. Mumtaz? Mumtaz. Okey. Masya-Allah. Kita bagi ganjaran kepada Ammar Mumtaz. Seterusnya Ustaz? Baik, kita minta kepada saudara Farabi. Okey, murid kita Farabi. yang seterusnya Farabi, dipersilakan. Jawapan irfa' al-waraqah. Ya. Kay nanzur ilaih. Yastami' Ahmad ila al-kulliyah. Okey, Farabi boleh tunjukkan di hadapan kamera jawapan Farabi. Dekatkan sedikit dengan kamera supaya lebih jelas. Yastami'u Ahmad ila al-kulliyah. Naam ya Ustaz. Sebab tadi beliau dapat perkataan yastami'u ya. Betul. Okey. Kita lihat yastami'u fi'il, Ahmad isim. Lepas tu ada haraf di belakang tu, ila al-kulliyah. Ahsanta barakallahu fik ya Farabi, ijabatuka hadhihi al-jumlah sahihah. Okey, jadi mumtaz juga. Mumtaz aidan. Okey, thumma ya Ustaz. Thumma asy-Syamimi. Asy-Syamimi iqra'i al-jumlah. Al-imam yaqra'u al-Quran fil mihrab. Okey. Al-imam yaqra'u al-jumlah fil mihrab. Aina al-jumlah? Okey, tunjukkan jawapan di depan kamera. Irfa' al-waraqah. Okey, isim al-imam. Okey, yang ni lebih jelas. Cantik, ahsanti. Masya-Allah. Jadi ada al-imam adalah isim plus dengan yaqra' fi'il, al-Quran ada situ, ada maf'ulun bih di situ, fil mihrabi ada haraf, ada isim. Ahsanti ijabatuki sahihah. Mumtaz. Mumtaz, ahsanti. Wa akhiran Izzah. Ya Izzah, iqra'i al-jumlah. Kita tengok ayat Izzah pula. Izzah, tafaddali. Yaqra'u al-mu'minu al-Quran fil musalli. Yaqra'u al-mu'minun al-Quran fil Al-musalla. Okey, tunjukkan musalla. jawapan di hadapan kamera.
supaya Ustaz boleh baca. Okey, cantik tulisannya. Macam tuannya. Okey. Masya Allah, mumtaz, aidan mumtaz. Ijabatuki sahihah. Okey. Tengok ayat dia lengkap, ada fi'il kata kerja, ada isim, ada haraf. Mumtaz. Okey, betul Ustaz Okey. Okey. Tahniah kepada kesemua murid kita kerana telah mendapat mumtaz menjawab soalan dengan baik. Okey Ustaz, kita nak rehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Baik, seperti biasa jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Menengah Rendah. Hari ini kita belajar berkenaan Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah bersama dengan Ustaz Khairul Amal. Okey Ustaz, setiap yang berjaya pasti ada tips dan teknik yang telah digunakan. Jadi Ustaz, apakah tips dan teknik yang Ustaz nak kongsikan kepada kami semua? Silakan. Baik, setelah apa yang kita dah pelajari pada hari ini, khulasatul qaul, teknik untuk kita menguasai tajuk aqsamul kalam tadi dan menggunakannya untuk membina ayat, nak mengenal pasti isim, fi'il, haraf di dalam teks dan sebagainya. Yang pertamanya, para pelajar Ustaz yang Ustaz kasihi dan juga para penonton di luar sana, fahamkan terjemahan teks dengan betul. Ya. Jadi bila kita baca sesebuah jumlah, sesebuah ayat ataupun nas teks, kita cuba fahamkan betul-betul dan kita kenal pasti yang mana satu isim, mana satu fi'il, mana satu haraf melalui maksudnya terlebih dahulu. Dan kemudiannya kita tengok pula kepada tanda alamat yang telah kita pelajari di awal-awal tadi. Isim ada alamat dia, tanda dia. Fi'il kata kerja ada tanda dia, duduk selepas apa, hujung dia, ending dia ada apa. Dan kemudian haraf, senang. Haraf tak ada tanda isim, tak ada tanda kata nama, tak ada tanda fi'il, tak ada tanda kata kerja, maka dia termasuk daripada harfun. Baik, dan kemudiannya nak membina ayat menggunakan ayat bahasa Arab, gunakan kaedah bahasa Arab. Jangan sesekali kita gunakan bahasa ibunda kita. Don't think in Malay and then kita pun buat ayat, kita just translate macam Google Translate. Maka dia akan menyalahi lah grammar bahasa Arab yang sebenar. Maka bila kita nak buat ayat yang cantik, seperti mana tadi alhamdulillah para murid ustaz tadi membuat ayat, ustaz tengok jayid jiddan dah. Sangat baiklah. Kita gabungkan tiga elemen kalimah tadi. Ada isim kata nama, ada fi'il kata kerja, dan kemudiannya ada haraf, ada kata partikel atau kata hubung yang menggabungkan ayat-ayat kalimah-kalimah tadi sehingga membentuk suatu jumlah mufidah, ayat yang lengkap, mafhum, difahami. Okey, baik. Jadi itulah sedikit nasihat dari Ustaz Khairul Amal untuk kita gunakan supaya bila kita masuk peperiksaan kita boleh jawab dengan tenang. Okey Ustaz, kita pun sudah berada di penghujungnya Ustaz. Jadi apakah sedikit rumusan Ustaz untuk pembelajaran kita hari ini? Rumusan berkenaan dengan kita lihat kepada prestasi pelajar kita lah pada hari ini. Alhamdulillah, kita asy'uru bil farah, kita rasa gembira apabila melihat pelajar kita telah mencapai standard pembelajaran yang telah kita sebut di awal-awal tadi. Kalau kita lihat prestasi kita, pelajar kita yang pertama tadi, Ammar, di sini penilaian ini bukan penilaian ustaz seorang saja, juga penilaian saudara Luqman. Okey, kita lihat mumtaz, keseluruhannya mumtaz. Tepuk tangan sikit murid-murid kita. Ahsanta ya Ammar, mumtaz. Dan kemudiannya Farabi pun kita lihat bagaimana beliau menjawab, membina ayat tadi, nampak begitu bersemangat dan yakin, confident. Anta secara keseluruhannya juga mumtaz. Okey, ahsanta ya Farabi.
Dan kemudiannya Syamimi, kita lihat tadi dia tentukan mana kalimah yang kita minta di dalam teks, dan kemudian kita lihat pula dia bina ayat, tulisan dia jelas terpampang, kita nak baca pun mudah, dan betul pula pola ayat tersebut. Maka kita katakan Syamimi juga mumtaz secara keseluruhan. Mumtaz. Syamimi, ahsanti. Dan terakhir sekali, Saudari Izzah, murid ustaz yang kita lihat tadi daripada awal konsisten sampai akhir mumtaz, jayyid jiddan, juga secara totalnya bil jumlah mumtaz aidan ya Izzah. Okey, kullukum mumtaz ya ustaz. Ala kulli hal kulluhum mumtaz. Semuanya sebab berjaya pakai isim, fi'il dan huruf tadi untuk membina ayat dengan betul, dan juga mereka dapat kenal pasti tadi setiap kita katakan aksamul kalam tadi dengan tepat sekali tanpa mereka confuse. Jadi ustaz nak murid-murid ustaz semua konsisten dengan apa yang telah dipelajari, maka ini yang perlu anda gunakan nanti setiap kali anda mempelajari bahasa Arab. Inilah adalah kita katakan asas yang paling penting, iaitu mengetahui aksamul kalam sehingga kita boleh membina ayat dan membina perenggan dan membina karangan dengan baik. Okey, tahniah kepada murid-murid kita kerana telah dapat pangkat mumtaz dari ustaz kita. Cuma ustaz, saya ada sedikit soalan. Boleh ke ustaz? Silakan, tafadhal. Apakah beza kita bina ayat mula dengan isim dulu dengan ayat yang mula dengan fi'il dulu ustaz? Apakah perbezaannya? Oh, jadi itu berbalik tadi kepada al-jumlah al-fi'liyah dengan al-jumlah al-ismiyah. Bila kita buat ayat, pola ayat dia fi'il dulu. Lepas tu baru isim. Isim tu automatik dia akan menjadi fa'il, pelaku kepada fi'il tadi. Jadi ingat para murid-murid sekalian, bila kita buat ayat starting dengan kata kerja dulu, fi'il dulu, fi'il itu dia mufrad daiman. Tu sentiasa tunggal. Dia keadaan dia tunggal. Walaupun fa'il, isim yang kedua itu dia mufrad ataupun musanna ataupun jamak, dua ataupun ramai, tetap kita kekalkan ketunggalan mufradnya kata kerja yang di hadapan itu. Berbeza dengan kita buat ayat jumlah ismiyah yang mula dengan isim kata nama, yang plus dengan fi'il kata kerja. Kata kerja itu perlu mengikut kata nama tadi dari segi bilangannya. Kalau mufrad. Baik. Kalau al-muslimun di hadapan jamak, maka kata kerjanya kena yusalluna. Kena jamak juga mengikut. Dan yang penting kata kerja jumlah ismiyah, ayat kata nama, kata kerja, kedua-duanya bermula dengan mesti sama dari segi jantina. Okey, baik, terima kasih ustaz atas pencerahan. Jadi ustaz, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan ustaz? Kita nak dapatkan latihan pengukuhan, boleh buka saja My Sumberku daripada portal Delima KPM. Okey, jadi jom kita serbu sumberku untuk dapatkan latihan pengukuhan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khairul Amal Zulkifli dari Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita, juga kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.